طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين سقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح رب العالمين وأفضل أتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kepada kita taufik dan juga memudahkan kita untuk berada dan meneruskan lagi pembacaan kita daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Kita berada pada muka surat 137 pada faslun fima takhtaliful halatu fit tamadduhi bihi wat tafakhuri bisababihi. Fasal pada menyatakan berbeza keadaan, situasi, perkara-perkara yang berbeza situasi pada pujian dan berbangga dengan sebabnya. Jadi sebelum ini kita dah bincangkan ada perkara-perkara yang mana daripada sifat-sifat dan juga perangai-perangai ataupun apa yang ada pada manusia itu, ada perkara yang banyak itu dipuji, ada perkara yang sedikit itu dipuji. Dan yang ketiga, ada perkara yang berbeza keadaan. Ada setengah keadaan kalau situasi begini, benda banyak itu dipuji. Situasi yang berbeza banyak itu dikeci. Maka kita masuk di sini pada fasal ini. Bismillahirrahmanirrahim.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال قاضي عياض فيما فصل فيما تختلف الحالات في التمدح به والتفاخر بسببه. Fasal pada perkara yang berbeza keadaan situasi pada memuji dengannya dan juga berbangga dengan sebab adanya dia. قال وأما الضرب الثالث فهو ما تختلف الحالات في التمدح به والتفاخر بسببه. Adapun yang ketiga itu perkara yang orang berbeza, pujian dan juga kebanggaan tu mengikut keadaan. Watafdilu watafdili ajlihi dan juga watafdili li ajlihi dan melebihkan kerana sebabnya. Kakathratil mal, seumpama banyak harta. Fasahibuhu ala jumlati mu'azzamun 'inda al-'ammah, dan orang yang mempunyai banyak harta ini secara umumnya dia dipuji di kalangan orang awam, di kalangan orang ramai. Li'tiqadihi tawassulahu bihi ila hajatihi li'tiqadiha, kerana mereka mengiktikadkan tawassul, mampu seseorang itu sampai dan dapat tunaikan hajat dia. Orang yang ada duit dia boleh senang nak dapatkan apa yang dia nak, maka itu satu benda yang orang nak dan orang puji. Wa tamkunu li'tiqadiha tawassulahu bihi ila al-hajah wa tamakkuna aghradihi bisababihi, dan juga mampunya dapat menunaikan cita-cita dan kehendaknya dengan sebab ada harta. Wa illa falaysa fadilatan fi nafsihi, kalau tidak harta itu sendiri bukan satu kelebihan, bukan satu kemuliaan. Kerana semata-mata harta dia bukan satu kemuliaan. Famata kana al-malu bihadhihi surah, bila mana harta itu dalam rupa sebegini, wa sahibuhu munfiqan lahu fi muhimmatihi wa muhimmati man i'tarahu, dan orang yang mempunyainya membelanjakan harta pada keperluan dirinya dan keperluan orang yang berhajat kepadanya. Wa ammalahu, dan orang yang meminta ataupun mengharapkannya. Wa tasrifuhu fi mawadhi'ihi, dan dia menggunakannya kepada perkara-perkara, meletakkannya pada tempatnya. Wa tasrifuhu fi mawadhi'ihi, dan orang yang ada harta tu dia letakkan harta pada tempat-tempatnya, dia uruskan pada tempatnya. Mushtariyan bihil ma'ali wa thana'al hasan, dibeli dengannya ketinggian dan juga pujian yang baik. Wal manzilata baik minal qulub, dan tempat dalam hati manusia. Kana fadilatan fi sahibihi 'inda ahli dunya, maka itu dikira satu kemuliaan di sisi empunya harta, di sisi ahli dunia. Maka orang yang buat perbuatan tu memang akan mendapat tempat dan kemuliaan di sisi ahli dunia. Orang akan puji dia, orang akan ingat dia. Allah dia ni masa dia menang dulu, masa dia jadi wakil rakyat, orang datang rumah dia tak pernah tolak. Dia tak pernah tolak, dia bagi juga. Contohlah, orang ini masa keadaan susah pun orang mari pun dia tolong juga. Itu di sisi ahli dunia orang akan puji. Wa idza sarafahu fi wujuhil bir, apabila dia gunakan harta pada perkara-perkara kebajikan. Wa anfaqahu fi sabilil khair, dia infakkan pada jalan kebaikan. Wa qasada bidzalika Allah, dan dia qasadkan dengan perbuatannya itu Allah Taala. Wad daral akhirah, dan negeri akhirat. Kana fadilatan indal kull bi kulli hal, maka di situ dianggap satu kemuliaan di sisi semua sekali, semua orang. Bi kulli hal, dengan apa-apa keadaan pun, memang orang itu orang yang dipuji dan mulia. Wa mata kana sahibuhu mumsikan, dan bila mana orang punya harta ni mumsikan, dia menahan harta, ghaira muwajjihihi wa wujuhahu, dan dia tidak arahkan, tidak gunakan harta pada tempatnya. Harisan ala jam'ihi, lagi dia loba untuk menghimpunkan harta. Adakas kuthruhu kal adam, maka banyaknya harta itu seumpama tak ada, seumpama sia-sia, tidak ada apa-apa. Orang tak pandang. Orang kaya dia tak derma. Orang tak anggap dia kaya lah. Betul lah orang kata dia kaya, tapi tak ada apa-apa. Rasa pergi minta lah dengan rumah tu. Rasa minta dengan dia tu kaya saja. Jadi orang tak ada dapat manfaat daripada dia. Contoh lah. Dan dia tidak gunakan pada kebajikan. Orang minta derma pun orang tak minta dengan dia. Orang tak minta dengan dia. Sebab apa? Tahu dah tak beri. Nampak tak? Jadi perkara itu bukan menjadi pujian dah. Walaupun dia sangat suka dan menghimpunkan harta, lepas satu syarikat bukan.
Maka ada kuthruhu kal adam, jadilah banyak harta itu umpama tiada. Wa kana manqasatan fi sahibi, dan menjadi satu kekurangan dan kehinaan kepada tuannya. Jadi orang anggap satu sifat hina pula tu. Dak sogilah bakhil dia. Tak bakhil. Tak hidung asing istilah sini. Walam yakif bihi ala jadadis salamah, dan dia tidak berdiri atas jalan keselamatan. Bal auqa'ahu fi huwati razilatil bukhli, bahkan dia menjatuhkan dirinya dalam lembah kehinaan bakhil. Wa madhammatin nadhalati, dan dia menjatuhkan dirinya dalam kehinaan, macam celaan kehinaan. Orang hina sama dia. Fa'idzan, maka bila begitu, at-tamadduhu bil mal, pujian dengan harta, dengan ada harta itu, wal fadilatuhu, dan kelebihan harta itu, inda mufaddilihi, di sisi orang yang memujinya, laisat li nafsihi, bukan kerana diri harta, wa innama huwa litawassuli bihi ila ghairihi, tetapi kerana hasil harta itu dapat menyampaikan seseorang kepada yang lain. Wa tasrifihi fi mutasarrafatihi, dan seorang itu menggunakannya, menguruskan pada mutasarrafati, pada perkara-perkara yang sepatutnya, pada tempatnya. Fajami'uhu idza lam yadha'hu mawdi'aha, maka orang yang menghimpunkan harta, jika tidak diletakkan harta pada tempatnya, wala wajjahahu wujuhahu, dan dia tidak arahkan harta pada tempat dan juga sisi pada perkara yang dia sepatutnya, ghairu mali'in bil haqiqah, orang itu ghairu mali', dia itu sebenarnya tidak kaya pada hakikat. Wala ghaniyun bil makna, dan bukan orang kaya pada makna yang hakikat, bukan. Jadi orang betul sebenarnya tak kaya, orang panggil. Hakikatnya tak kaya, walaupun harta banyak, orang panggil tak kaya pada hakikat. Wala mumtadahin inda ahadin min al-uqala, dan tidak dipuji di sisi seorang pun di kalangan orang berakal. Bal huwa faqirun abadan, tetapi orang tu, dia tu fakir selama-lamanya, fakir semua dia. Ghairu wasilin ila gharadin min aghradi, dia tidak akan sampai kepada apa-apa tujuan daripada tujuan-tujuannya. Izma biyadihi minal mal al-muwassil laha lam yusallat alaihi, kerana apa yang ada pada tangannya daripada harta yang nak menyampaikan dia kepada perkara itu, dia tidak menguasai harta tu. Dia tidak menguasai, dia tidak boleh kawal lah maksudnya. Patutnya harta kita yang kawal, kita yang urus. Kita ni sekarang ni harta tu sekadar dia mari cari je. Harta pula kawal dia. Jangan bagi harta aku ni kepada orang miskin. Jangan bagi kepada perkara kebajikan. Jadi seakan harta mengawal dia. Dia bukan kawal harta. Fa ashbaha khazina mali ghairihi, umpama orang yang menjaga harta orang lain. Orang jaga peti besi, orang jaga bank, orang jaga security, jaga duit harta. Bawa banyak ni. Dah dia jadi dah adakah dia kaya? Orang tak panggil kaya, dia tukang jaga. Cantik perumpamaan yang dibuat ni. Umpama orang yang menjaga harta orang lain. Orang kerja bank, security ataupun penjaga, orang bawa harta dengan apa? Dengan kenderaan yang itulah kenderaan keselamatan tu. Jadi duit dia ke dalam tu? Bukan duit dia. Tapi dia kena jaga tak? Kena jaga. Jadi susah ke dia pula orang jaga? Susah ke dia? Adakah dia tu kaya betul? Orang tak kata kaya. Dia dapat manfaat tak? Tak dapat manfaat pun daripada harta hak duduk belakang ni. Dia dapat manfaat gaji yang dapat lagi. Tapi dari segi manfaat daripada harta tidak ada. Maka dia umpama orang yang menjaga harta orang lain. Wala malalahu, tiada harta baginya hakikat. Faka'annahu laisa fi yadihi minhu syai', seakan-akan tak ada sesuatu pun daripada harta tu di tangan dia. Dia tak ada pegang pun harta. Sebab semua harta orang. Wal munfiqu mali'un wa ghaniyun bi tahsilihi fawaidal mal. Adapun orang menginfakkan, orang yang membelanjakan harta, dia itu orang yang kaya. Orang yang senang, orang yang kaya bi tahsilihi fawaidal mal, kerana dia mendapatkan hasil faedah harta. Wa illam yabqa fi yadihi minal mal syai'un, walaupun tidak kekal pada tangannya sesuatu. Tak. Dia belanja belaka, dapat belanja. Sayyidina Abu Bakar dapat harta terus dia belanja. Oh kaya tu. Dia kaya. Walaupun tak pegang sikit pun daripada harta tersebut. Fanzur siratan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu lihatlah, perhatikan sirah Nabi kita. Wa khuluqahu, dan akhlak baginda fil mal, pada harta.
tajiduhu qad utiya khazainal ard, kamu dapati bahawa baginda diberi khazanah dunia ni, wa mafatihal bilad, dan kunci kepada negara-negara ni, wa uhillat lahul ghanaimu, dihalalkan ghanimah, walam tahilla li nabiyyin qablahu, tidak dihalalkan kepada mana-mana nabi sebelumnya, wa futiha alaihi fi hayatihi biladul Hijaz wal Yaman, ketika hayat baginda dibuka baginya negara Hijaz dan juga Yaman, tanah Arab, wa jami'u jaziratul Arab, dan keseluruhan jaziratul Arab, wa ma dana dzalika min Syam wal Iraq, dan apa yang hampir daripada tanah Syam dan tanah Iraq, wa jubilat ilaihi min akhmasiha, dan didatangkan, dibawa kepada Nabi daripada bahagian harta akhmas, akhmas daripada frai, masuk tu, wa jizyatiha, jizyahnya, wa sadaqatiha, sedekahnya, zakatnya, ma la yujba lil muluki illa ba'duhu, perkara yang mana tidak pernah diberi kepada pemerintah, kepada raja-raja kecuali sebahagiannya. Maknanya pada Nabi ni banyak lagi. Tidak diberi sebegitu kepada raja-raja yang ada sebelum ni pada zaman tersebut. Wahadathu, dan diberi hadiah kepada baginda jama'atun min mulukil aqalim, sekumpulan daripada raja-raja iklim-iklim, tempat-tempat yang sekitar Mekah Madinah ni. Famasta'thara bi syai'in minhu, tapi Nabi tidak ambil, tidak terlekat, tidak mendahulukan sesuatu pun daripadanya. Nabi tak ambil. Wala amsaka minhu, Nabi tak pegang pun dirham, walaupun satu dirham. Bal sarrafahu masarifahu, bahkan Nabi bahagikannya kepada bahagian-bahagiannya, orang-orang yang layak, masrafnya. Wa aghna bihi ghairahu, dan dia kayakan orang lain. Ada orang mari miskin, Nabi beri harta, jadi kaya dia. Nabi tak ambil. Nabi hidup dalam keadaan miskin. Wa qawwa bihi muslimin, dan Nabi menguatkan dengan sebab harta ni orang Islam, beli senjata, kelengkapan perang dan seumpamanya. Wa qala ma yasuruni anna li uhudan dhahaban yabitu indi minhu dinar, tidak gembira, tidak suka bagi aku kalau ada bagiku seumpama bukit Uhud emas. Kalaulah ada pada sisi aku sebesar bukit Uhud menjadi emas, aku tak suka bahawa emas tu ada yabitu indi minhu dinar, bermalam bersamaku sedinar. Maknanya aku tak ambil simpan, walaupun kalau adalah harta banyak tu sampai, aku tak suka simpan walaupun sedinar. Illa dinaran ursiduhu lidaini, kecuali dinar-dinar yang aku simpan untuk bayar hutang aku. Jadi orang lain kalau nak, Nabi nak bagi belaka kalau boleh. Wa atatu dananiru marratan faqasamaha, mari kepada Nabi satu ketika orang bagi harta duit emas. Lalu Nabi qassamaha, Nabi bahagikannya. Wa baqiyat minha sittatun, tinggal 6 saja. Pada fa'ali ba'di nisa'i, lalu diberi kepada sebahagian isterinya. Falam ya'khudhu naumun hatta qama wa qasamha, maka Nabi SAW tidak boleh tidur sehingga Nabi bangun membahagikannya. Wa qala al-ana istarahtu, sekarang baru aku rasa rehat, aku rasa lega, aku boleh tidur. Oh, Nabi simpan harta kat rumah rasa tak tenang. Tak tenang. Tapi sungguh orang yang ada harta di rumah banyak sangat lah. Hidup dia kadang tak berapa rasa tenang. Takut orang mari masuk rumah dia curi. Beli belaka ni, CCTV-nya, alarmnya, macam-macam. Kalau ada jaga atau pos jaganya, sebab apa bimbang? Rasulullah SAW dia bukan gitu, tapi dia suka harta yang dia kalau ada dengan dia tak bagi, kalau boleh nak bagi belaka. Biar tidur dengan keadaan rehat hatinya. Al-ana istarahtu, sekarang baru aku rasa rehat, aku rasa tenang. Wa mata wadi'uhu marhunatu fi nafaqati iyalihi, Nabi SAW wafat dalam keadaan baju besinya digadaikan pada nafkah keluarganya. Maknanya dia berhutang dengan orang Yahudi, sebagaimana kita tahulah. Nabi tak ada orang Islam kena berhutang Nabi. Ni kita faham ni. Rasulullah SAW membuat perbuatan tu sebagai pensyariatan bahawa tidak ada masalah orang Islam bermuamalat dengan orang bukan Islam, yang bukan harbi lah, orang bukan Islam, berniaga dan seumpamanya, tidak ada masalah. Kerana apa? Bagaimana perniagaan itu tidak disyaratkan rukunnya, baik mushtari itu Islam.
tidak disyaratkan, maka boleh. Maka Nabi SAW wafat dalam keadaan baju besinya itu masih tergadai, belum ditebus kerana dia berhutang di sisi seorang Yahudi. Pada apa tujuan dia berhutang tu? Nak beli makanan dan juga keperluan kepada keluarganya. Waqtasara min nafaqatihi wa malbasihi wa maskanihi ala ma tad'uhu daruratuhu ilaih. Dan Nabi menghadkan nafkah dia, pakaiannya, tempat tinggal, apa yang berhajat, kepentingan, apa yang perlu sahaja. Wa zahida fi ma siwah, Nabi zuhud pada perkara selain itu. Fakana yalbasu ma wajadahu, Nabi memakai apa yang ada. Apa yang ada Nabi pakai. Fayalbasa fil ghalibi asyamlah, Nabi pada ghalibnya memakai syamlah. Okay. Syamlah ni sejenis pakaian. Wal kisa al khashin, dan kain yang mana kasar. Wal burda, bur ni kisah kain juga yang bergaris-garis yang digunakan untuk meliputi badan. Al-ghalis, al-burd al-ghalis, kain yang mana rasa kasar lah, bukan kain yang halus. Wa yaqsimu ala man hadarahu aqbiyatad dibaj, tapi Nabi membahagikan kepada orang yang hadir kepadanya aqbiyatad dibaj. Apa tu? Kain sutera. Kain sutera pula kalau ada sahabat Nabi bagi dah, bukan suruh pakai. Kalau lelaki suruh bagi kepada isteri, suruh jual dan seumpamanya. Al-mukhawwasah, yang ditenun bizahabi, dengan emas pula. Kain sutera ditenun dengan emas. Oh, mahal lah. Nabi tak guna, Nabi bagi orang. Wa yarfa'u liman lam yahdhur, liman lam yahdhur, wa yarfa'u liman lam yahdhur, dan Nabi mengangkat bagi orang yang tidak hadir. Idzil mubahatu fil malabisi wat tazayyunu biha laysat min khisali syarafi wal jalalah. Kerana berbangga-bangga pada pakaian dan berhias dengan pakaian bukan daripada ciri-ciri kemuliaan dan juga kebesaran. Wahya min simatin nisa, dan itu daripada sifat-sifat perempuan. Orang ni suka gaya, suka tunjuk, suka ni sifat perempuan, bukan sifat lelaki. Oh, jadi zaman sekarang ni dah berubah dah. Berubah banyak dah. Orang lelaki meragakan dan menggayakan pakaian. Wal mahmudu minha naqawatu athawub, dan yang dipuji itu ialah bersih, suci pakaian. Wat tawassutu fi jinsihi, bersederhana pada jenisnya. Wa kaunuhu lubsa mithlihi, dan keadaannya pakaian setempat. Pakaian mithlihi maklubsa sahum, pakaian orang setempatnya. Yang pakai pelik-pelik tau. Pakai pakaian di mana? Pakaian di musim sejuk. Yang orang pakai di negeri Siberia. Pakai tengah-tengah panas, masuk pergi kedai, pergi pasar kat Malaysia. Oh, memang awak tengok dia. Ish, mana dia ni? Sihat redak ni. Ada pakaian setempat dia. Ghairu muqsitin limuru'ati jinsi, yang tidak menjatuhkan bagi maruah seumpama orang itu. Mimma la yu'adda ila syuhrati fi tarafaini, yang mana tidak membawa kepada kemasyhuran pada dua belah pihak. Jadi tidak menyebabkan orang tengok dan pandang dia, tidak menyebabkan orang rasa pelik. Wa qad dhamma syar'u dhalik, dan sungguhnya syarak menghina perkara itu. Wa ghayatul fakri fihi fil 'adah inda an-nasi innama ya'udu ila al-fakhri bi kathratil mawjud wa ufuril hal, dan ghayatul fakhri, kehabisan kebanggaan pada demikian itu pada adatnya di sisi manusia, innama ya'udu ila al-fakhri, kembali dia kepada kemuliaan dan kebanggaan bi kathratil mawjud, dengan banyaknya benda yang seorang itu dapat, wa ufuril hal, dan senangnya keadaan seseorang itu. Wa kadza tabahi bi jaudatil maskan, begitulah juga bermegah-megah dengan eloknya rumah. Oh, besar rumah dia, hebatnya rumahnya. Wa sa'atil manzil, luahnya rumah dia. Wa takthiri alatihi, dan banyaknya alat-alat. Zaman ni kereta lah. Alat-alat zaman dulu, alat-alat macam-macam. Dia ada alat ni, ada ni. Dia ada apa ni, kalau dia bertukar dia banyak alat. Wa khadamihi, khadam dia, banyak dia. Dia pembantu rumah dia 3 orang. 3 orang, rumah sebelah 5. Nampak? Orang berbangga dengan banyak khadam. Wa markubatihi, dan kenderaannya. Ni ada berapa ni rumah dia? Rumah dia saja dalam garaj ada 3. Di luar ada 2. Parking luar rumah sebab tak muat, ada set. Nampak tak?
Waman malakal ardah, dan orang yang memiliki tanah, wa jubiya ilaihi ma fih, dan didatangkan hasil tanah itu, fataraka dzalika zuhdan, lalu ditinggalkan perkara itu kerana zuhud, wa tanazuhan, kerana nak membersihkan daripada dunia ini, fahuwa haizun li fadilatil maliyah, maka dialah orang yang mendapatkan kelebihan harta. Sebenarnya orang gitulah, dia ada tapi dia tolak. Orang yang zuhud ni al-wajid, dia ada tapi dia tolak. Itu Zahid. Al-faqid, orang yang tidak ada apa-apa, dia nak zuhud, dia tidak ada. Jadi orang yang zuhud ni dia mampu tapi dia tolak. Dia ada tapi dia tak nak. Kalau orang itu panggil baru zuhud, baru orang yang nak kepada akhirat, orang yang menolak dunia. Tapi kalau dia tak ada, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak ada, dia tak boleh beri. Macam mana dia kata saya zuhud? Zuhud memang zuhud lah, sebab tak ada harta. Tak ada harta, nampak tak? Lain tu wa malikun lil fakhri bi hadhil khaslah, dan dialah memilihkan kepada kebanggaan, kemuliaan dengan ciri ini. In kanat fadilatan, kalaulah ciri itu satu kemuliaan, zaidun alaiha fil fakhri, yang lebih daripadanya di atas kemegahan. Wa mu'rikun fil madhi, dan dia itu mu'rikun fi madhi, makna dia itu mendapat, dia asal kepujian, biidrabihi anha, dengan dia berpaling daripada keduniaan harta-harta tu, wa zuhdihi fi faniha, dan dia zuhud kepada apa perkara yang fana. Dia zuhud kepada perkara yang fana. Dunia ni, harta dunia ini benda yang fana. Dia zuhud, dia tidak ambil dengan seloba-lobanya, dengan sesungguhnya. Wa badliha fi madaniha, dan juga dia belanjakannya pada tempatnya. Habis. Faslun fi husni khuluqi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masuk balik cerita tentang zat diri Nabi SAW ni. Fasal pada menyatakan eloknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amal khisalul muktasabatu min al akhlaqil hamidati wal adabi syarifati allati ittafaqa jami'ul uqala'i ala tafdhili sahibiha. Adapun ciri-ciri yang dapat diusahakan daripada akhlak-akhlak yang terpuji dan adab yang mulia yang disepakati oleh keseluruhan orang berakal bahawa mulia orang yang mempunyai akhlak ini, wa ta'zim al muttasifi bil khuluqil wahid minha, dan diagungkan, dibesarkan orang yang bersifat dengan satu akhlak daripadanya, fadlan amma fawqahu, lebih-lebih lagi kalau lebih daripada satu akhlak dia ada, wa athna syar'u ala jami'iha, dan dipuji syarak di atas orang, di atas kesemuanya itu, wa amara biha, bahkan syarak menyuruh dengannya, wa wa'ada sa'adata da'imata lil mutakhalliqi biha, dan syariat menjanjikan balasan baik, kebahagiaan yang berkekalan kepada orang yang mempunyai akhlak ini. Wa wasafa ba'dahu bi annahu min ajza'in nubuwah, dan disifatkan sebahagiannya daripada akhlak tersebut dikira sebagai juzuk kenabian. Wa hiyal musammatu bi husnil khuluq, itulah yang dinamakan dengan akhlak yang baik. Wa huwa al-i'tidal, apa dia? Al-i'tidalu fil quwan nafsi wa awsafiha, iaitu i'tidal, bertengahan, bersederhana. I'tidal fi quwan nafsi, pada kekuatan diri, wa awsafiha, dan sifatnya, wa tawassutu fi madunal maili ilal munharifi atrafiha, dan berduduk di tengah, duduk pada optimum, titik optimum di tengah, tanpa cenderung kepada mana-mana pihak kanan ataupun kiri, tanpa cenderung kepada pihak di sekelilingnya. Fajami'uha qad kanat khuluqan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka keseluruhannya itu ialah akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ala lintihai fi kamaliha, dengan kehabisan sempurnanya. Jadi akhlak manusia ini kehabisan sempurna, elok dan i'tidal serta tingginya itu pada diri Nabi SAW. Wal i'tidal fi ghayatiha, dan bersungguhan, i'tidal, kita kata apa, optimum, dan juga yang sangat kita nak kata macam mana ni, sangat tinggi itu ialah pada diri Nabi. Fi ghayatiha, kehabisannya pada diri Nabi. Hatta athna Allah Ta'ala alaihi bidzalika, sehingga kan Allah Ta'ala memuji di atas demikian itu kepada Nabi SAW. Faqala wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau di atas akhlak yang maha besar. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak Nabi ini Al-Quran.
yarda biridahu wa yaskhatu bi sakhatihi. Nabi redha dengan redanya apa yang Allah Taala turun dalam Quran, Nabi murka dengan apa yang murka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bu'istu li utammima makarimal akhlaq, aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Wa qala Anasun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa, Nabi SAW itu sebaik-baik manusia akhlaknya. Wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu mithluh, daripada Sayyidina Ali juga hadis seumpama itu. Wa kana fi ma dzakarahu al-muhaqqiquna majbulan 'alaiha fi asli khilqatihi, dan pada perkara yang disebut oleh ulama muhakkikun ada sifat itu majmulan 'alaiha fi asli khilqati. Sifat yang mana memang difitrahkan pada asal kejadian Nabi itu memang ada pada diri Nabi. Wa awwala fitrah, pada awal fitrah Nabi itu memang sifat tu dah tertanam pada diri Nabi. Walam tahsul lahu biktisabin wala riyadatin, yang mana tidak hasil dengan cara Nabi usahakan, Nabi riyadah, Nabi mujahadah. Wala bijudin ilahi bukan salah illa bijudin ilahi, kecuali dengan anugerah Tuhan. Jadi benda yang ada akhlak daripada akhlak Nabi ni, yang mana memang Allah Taala letak asal fitrahnya begitu, bukan dengan usaha, bukan dengan cubaan dan juga riadah, bukan dengan latihan, tapi dengan anugerah Allah. Bijudin ilahi wa khususiyatin rabbaniyah, dan khususiyah daripada pihak Allah. Wa hakadha lisairil anbiya, demikianlah juga bagi sekalian para nabi dan para rasul. Wa man tala'a siyarahum, barang siapa yang mutalaah, membaca dan mengkaji sirah perjalanan para rasul, mundu sibahum ila mab'athihim, sejak daripada mereka kecil sehingga mereka dibangkitkan, haqqa qadzalik, dia akan mendapati demikian itu, dia akan jumpa apa yang kita sebut ini. Kama urifa min hali Isa, sebagaimana diketahui daripada keadaan sirah cerita Nabi Isa, wa Musa wa Yahya wa Sulaiman wa ghairihim alaihimussalam, dan selain daripada mereka lah. Bal ghurizat fihim, bahkan ditanam pada diri mereka, hadhil akhlaqu fil jibillah, secara fitrah. Wa udi'u al-ilma wal hikmah, dan disimpankan, diletakkan ilmu dan hikmah fil fitrah, pada fitrah mereka. Qala Allah Ta'ala wa atainahul hukma sabiyya, dan kami beri kepadanya al-hukma, hukum dan kebijaksanaan itu sabiyya, sejak daripada kecil. Wa qala al-mufassiru u'tiya Yahya al-ilma bi kitabillahi fi hali sibahu, diberi kepada Nabi Yahya ilmu tentang kitab Allah semenjak kecil dia. Wa qala Ma'mar kana Yahya ibna sanatain aw thalah, Nabi Yahya itu ketika itu umur 2 tahun atau 3. Faqala lahu sibyan, berkata kepadanya budak-budak kanak-kanak, lima la tal'ab, kenapa kamu tak main sama kami? Kenapa kamu tak bermain? Qala alila'bi khuliqtu, adakah kerana nak bermain aku diciptakan? Jawab gitu budak-budak yang tak faham. Tapi dia ni Allah Taala beri ilmu sejak kecil. Jadi budak-budak jawab gitu, tinggal je lah dia. Budak-budak lain. Tapi masa kecil tu jawab gitu dah. Adakah kerana nak bermain aku diciptakan? Wa qila fi qawlihi ta'ala musaddiqan bi kalimatin minallah, dan dia membenarkan dengan kalimah Allah. Saddaqa Yahya bi Isa. Nabi Yahya membenarkan Nabi Isa. Wa huwa ibnu salasi sinin, iaitu dia tu ketika itu 3 tahun. Fa syahidalahu annahu kalimatullahi wa ruhuhu, dia menyaksikan bahawa Nabi Isa ni kalimah Allah dan ruh Allah. Ruh yang Allah Ta'ala cipta. Wa qila saddaqahu wa huwa fi batni ummih, ada satu pandangan mengatakan Nabi Yahya ni dah membenarkan sejak di dalam perut mak dia. Wa kanat ummu Yahya taqulu li Maryam, adalah mak Yahya ni berkata kepada Maryam, inni ajidu ma fi batni yasjudu lima fi batnika tahiyatan lahu, aku mendapati anak dalam perut aku ni sujud kepada apa yang dalam perutmu, kerana nak menghormati apa yang dalam perutmu itu. Wa qad nassallahu ta'ala ala kalami Isa li ummihi inda wiladatihi iyyah, dan Allah Ta'ala telah menceritakan tentang bagaimana percakapan Nabi Isa kepada ibunya ketika ibunya melahirkannya, bi qaulihi ta'ala alla tahzani. Jadi Nabi Yahya kata, "Hei mak, la tahzani, jangan kamu rasa sedih. Ala qiraati man qara'a man tahtaha. Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaihi wa nadaha min tahtiha." Satu qiraat, wa nadaha man tahtaha, dan menyeru man tahtaha. Orang yang di bawah ni, mana Nabi Isa keluar beranak daripada daripada Siti Maryam.
beranak Nabi Isa. Man tahtaha. Jadi hak cakap tu kata satu riwayat yang membaca man tahtaha, orang tu siapa? Isa lah. Kalau bacaan kita wa nadaha min tahtiha alla tahzani, daripada pihak bawah. Okey. Di sini jadi qiraat orang baca man tahtaha. Wa ala qauli man qala innal munadi Isa, dan di atas pandangan orang yang mengatakan, orang yang kata alla tahzani itu ialah Nabi Isa. Wa nassa ala kalamihi fi mahdi, dan Allah Taala ceritakan bagaimana percakapan kalam Nabi Isa ketika dia dalam buaian. Inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Inni abdullah, sesungguhnya inni abdullah, hamba Allah. Atani alkitab, aku diberi kepada aku kitab, wa ja'alani nabiyya, dan dijadikan aku nabi. Wa qala fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma, kami beri fahamkan perkara itu kepada Nabi Sulaiman, dan setiapnya kami berikan hikmat dan juga ilmu. Wa qad dzukira fi min hikami Sulaiman wa huwa sabi, dan disebut daripada hikam, kalang-kalang hikmat Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman kecil. Wa huwa sabi yal'abu fi qissati Marjumah. Dia cerita berkaitan dengan kisah Marjumah, perempuan yang nak kena rejam. Mana ceritanya? Dalam hasyiah tu disebut, ta'liq disebut, ada seorang perempuan yang cantik zaman Bani Israel. Jadi perempuan ni, pembesar-pembesar Bani Israel ni datanglah nak buat berzina dengan perempuan ni. Famtana'at ala kulli minhu, tapi perempuan ni enggan. Perempuan ni nak jaga diri dia, dia orang yang ada maruah, dia tak boleh melakukan perbuatan itu. Ramai dah daripada pembesar, 4 daripada pembesar ni mari nak guna dia ataupun nak ambil kesempatan. Fattafaqu fima bainahum alaihi 'inda Daud, maka mereka pun bersepakat jumpa Nabi Daud. Annaha makanat min nafsiha kalban laha. Okay. Lalu dia pun tuduh bahawa perempuan ini dia ini berzina dengan anjing dia. Teruklah. Maka bila begitu, mereka ni sepakat tuduh bahawa perempuan ni melakukan kerja terkutuk tu dengan binatang anjing ni. Maka disuruh rejam lah. Disuruh rejam. Bila petang pada hari hukuman itu nak dijalankan, Nabi Sulaiman duduk, lalu bersamanya ada 2 budak-budak. Fantasaba hakiman tazayya arba'ata minhum, lalu Nabi Sulaiman ni masa tu budak-budak, dia tu budak lah, dia pun berlakon dengan kanak-kanak kawan dia ni berlakon. 4 orang daripada mereka jadi pakai pakaian pembesar, dan seorang lagi pakai pakaian perempuan. Lalu mereka 4 orang tadi berlakon, dia berhukum dan mengatakan bahawa perempuan ini melakukan perbuatan terkutuk dengan anjing. Jadi Nabi Sulaiman pun asingkan 4 orang tadi. Dia tanya seorang-seorang, apa warna anjing? Orang pertama kata warna hitam. Lalu dia asingkan yang pertama. Dia panggil pula yang kedua, pembesar kedua. Apa warna dia? Kata warna merah. Kata satu lagi warna kelabu, kata satu lagi putih. Lalu Nabi dia pun suruh ni berlakon ni Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman pun ceritalah perkara itu. Nabi Sulaiman suruh dengan bunuh mereka. Maka dia cerita apa yang berlaku Nabi Sulaiman, lakonan dia ni, kepada Nabi Daud. Nabi Daud pun fastada'a min fawrihi ulaikal arba'ah. Nabi Daud pun segera panggil 4 orang pembesar yang mengatakan bahawa perempuan tadi melakukan zina dengan anjing. Maka ditanya seorang-seorang tentang warna anjing tersebut. Fakhtalafu alaihi. Mereka khilaf. Orang ni kata merah, orang ni kata kelabu, orang ni kata hitam, orang ni kata ni. Maka Nabi Daud pun suruh bunuh mereka. Nampak?
Okey. Jadi ni cerita dah ni. Cerita yang mana muhakkik kita kata la wallahu a'lam bi sihhati hadzal khabar. Tapi cerita sebegini sebagaimana yang disebut bahawa la tukadzibuhum wa la tusaddiquhum. Bani Israel ni kalau benda yang tidak melibatkan perkara yang menyalahi akidah ataupun usul syariah, kita nak kata benar pun tak tahu, nak kata salah pun tak tahu. Jadi sebahagian itu kita dapati para ulama masih meriwayatkan juga kerana ada ibrah dan ada manfaat yang kita dapat ambil daripada riwayat-riwayat Israiliyat sebegini. Ini ceritalah ni nak cerita kisah marjumah al-marjumah wa huwa sabi yal'abu fi qissatil marjumah. Okey. Wa fi qissati sabi maktada bihi Dawud abuhu. Dan pada kisah kanak-kanak apa yang mengikut oleh Daud akan bapaknya. Dia kisah kanak-kanak. Apa ni? Kisah ni lah yang masyhur lah. Mana dua orang perempuan bawa anak masing-masing. Tiba-tiba serigala makan, ambil salah seorang anak mereka. Lalu mereka pun awak tinggal lagi, mereka dakwa ni anak dia. Dakwa anak dia. Maka awak ni kata tak, awak kena makan tu anak, bukan anak aku, anakmu. Perempuan satu lagi kata tak, awak kena makan tu anakmu, bukan anak aku. Maka mereka pun mengadu dan bawa kes kepada Nabi Daud. Faqadha bihi lil kubra, maka Nabi Daud berilah keputusannya menang kepada perempuan hak tua. Wa kharajata ala Sulaiman bin Daud, maka kedua perempuan tadi keluar bertemu dengan Nabi Sulaiman dalam perjalanan nak pulang. Fa akhbaratahu, lalu cerita kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tanya, apa jadi ni? Buana ni? Wa qala ituni bisikin. Kata gini mari pisah, aku nak asyukuhu bainakum. Aku bagi dua lah, senang. Wa qalat sughra la yarhamkallah. Huwa ibnuha. Jangan ambil apalah. Dia belah dia ambil. Dia anak besar tu ambil. Fa qadha bihi lisghra. Jadi dia pun hukumkan bahawa anak tu sebenarnya bukan bagi perempuan hak tua tadi, yang besar tadi perempuan kecil. Nampak? Jadi itu kita kisah yang masyhur Maknanya Allah Ta'ala beri kebijaksanaan ni sejak pada kecil. Wa haka Tabari anna umrahu kana hina utiya al-mulka 12 ama. Ketika diberi kerajaan tu, Nabi Sulaiman umur dia 12 tahun. Wa kadzalika qissatu Musa ma'a Fir'aun wa akhdhuhu bi lihyatihi wa huwa tiflun. Begitulah juga kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, dan Nabi Musa pegang janggut Fir'aun dalam keadaan dia masih kecil. Wa qala mufassirun fi qawlihi ta'ala wa laqad atayna Ibrahim rusydahu min qablu. Kami telah beri kepada Nabi Daud itu kebijaksanaan sebelum itu. Ai hadainahu saghiran, kami hidayahkan dia sejak pada kecil. Qalahu Mujahidun wa ghairu, ini pandangan Mujahid dan selainnya. Wa qala Ibnu Atha istafahu qabla ibda'i khalqihi, Allah Ta'ala dah pilih sebelum Allah Ta'ala menjadikan penciptaan dia. Wa qala ba'dhum lamma wulida Ibrahim, bila mana Nabi Ibrahim diberanakkan, ba'athallahu Ta'ala ilaihi malakan, Allah Ta'ala utus seorang malaikat, ya'muruhu 'anillah an ya'rifahu biqalbihi, yang menyuruh bahawa dia ini kenal Allah Ta'ala, mengenal Allah dengan hatinya, wa yadhkuruhu bilisani, dan menyebut dengan lidahnya. Faqala wa qad fa'altu, aku telah buat, wa lam yakul if'al fadzalika rusydahu. Dan tidak malaikat tu kata buat, bahkan dia telah buat, kata. Nabi Ibrahim kata wa qad fa'altu, aku telah buat, fadzalika rusyd, itu daripada kebijaksanaan dan kecerdikan Nabi Daud. Wa qila inna ilqa'a Ibrahim alaihissalam finnar, dicampurkan Ibrahim ke dalam api itu, wa mihnatahu, dan ujian yang diberi kepada Nabi Ibrahim, kanat huwa ibnu 16 sanah, ketika itu dia umur 16 tahun. Wa inna ibtila'al Ishaq bidzabhi, dan cubaan ujian kepada Nabi Ishaq untuk disembelih itu, kana huwa ibnu 7 sinin, umurnya 7 tahun. Ishaq ni dalam masalah ini satu riwayat di sisi kebanyakan ahli sunnah kita menyatakan az-zabih itu Nabi Ismail. Ada riwayat terutamanya daripada riwayat dia ambil Israiliyat mengatakan bahawa az-zabih itu ialah Ishaq. Ishaq. Wa ini okey, jadi di sini tengok ni. Sebab tu muhakkik kita kata yang masyhurnya Nabi Ismail lah. Bukan Nabi Ishaq sini.
Wa inna istidlala Ibrahim bil kawkab wal qamari wasyamsi kana huwa ibnu 15 syahra. Ketika Nabi Ibrahim membuat dalil dengan planet, dengan bulan dan juga matahari. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi, falamma ra'at syams falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi, falamma afala qala la uhibbul, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi, falamma afala qala la uhibbul afilin. Kisah berkaitan dengan Nabi Ibrahim berhujah depan kaumnya itu tentang bintang, bulan, matahari ni Tuhan ke tidak. Persoalan tu bukan keraguan tapi sebagai perhujah supaya kaumnya berfikir bahawa benda-benda yang ada pada alam ni mustahil iaitu menjadi Tuhan. Ketika itu dikata umurnya Ibnu Khamsata Asyara Syahra, umur 15 bulan. Wakila uhya ila Yusuf. Satu pandangan mengatakan diwahyukan kepada Nabi Yusuf wa huwa sabiyun indama hamma ikhwatuhu bi ilqaihi bil jub. Ketika dia kecil, ketika mana saudara-saudaranya ingin untuk campakkannya dalam telaga, masa tu dia kecil lagi, dah diwahyukan. Yaqulullah ta'ala wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Ila ghairi dhalika mimma dhukira min akhbarihim, dan lain daripada itu, daripada apa yang diceritakan pada kisah para nabi. Wa qad haka ahlus siyari anna Aminata binta Wahbin, diceritakan oleh ahli sirah bahawa ibu Nabi Aminah binti Wahab ukhbirat, diceritakan anna nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi kita Muhammad wulida hina wulida, dia diberanakkan ketika mana dia beranak itu basitan yadaihi ilal ard, dia itu basitan yadaihi ilal ard, terbuka tangannya ke tanah, rafi'an ra'sahu ila sama, dia tangannya terbuka dan juga kepalanya diangkat ke langit. Ni masyhur ni, kalau dalam Maulid Berzanji ni ada sebut lah. Dalam Maulid Berzanji ada sebut. Cuma kisah-kisah begini kita tak nafikan lah, ada sanad dan juga persabitan dari segi ilmu hadis itu ada sebagainya lemah. Dan ada yang kadang diriwayatkan tanpa sanad. Jadi itu ulama atas jalan menjadi amalan ataupun ulama-ulama sirah mereka mereka bermudah-mudah dalam perkara ini kerana ini tidak melibatkan hukum, tidak melibatkan hukum. Okey. Wa qala fi hadithi sallallahu alaihi wasallam, lamma nasha'tu bughidat ilayya al-awthan, apabila aku lahir, aku kecil, aku telah dibencikan kepada aku berhala. Wa bughidha ilayya syi'ru, dan aku dibencikan kepada aku syair, aku tak suka dah syair sejak daripada aku kecil. Walam ahumu bi syai'in mimma kanatil jahiliyatu taf'aluhu, aku tidak rasa ingin pun perkara-perkara yang orang jahiliyah buat, illa marratain, kecuali dua kali. Fa asamani Allahu minhuma, maka Allah Ta'ala jaga aku daripadanya. Thumma lam a'ud, kemudian aku tidak ulang lagi keinginan aku. Thumma yatamakkanu amru lahum, kemudian jadi teguh dan tetaplah perkara itu kepada mereka. Wa tataradafu nafahatullah alaih, dan berturut-turutlah datangnya anugerah dan limpahan Allah kepada mereka. Wa tusyriku anwarul ma'arifi fi qulubihim, dan terbitlah cahaya makrifah pada hati para nabi, hatta yasilul ghayata, sehingga mereka sampai kepada kemuncaknya. Wa yablughu bi istifaillahi ta'ala lahum bin nubuwah, dan mereka sampai dengan sebab pilihan Allah kepada mereka dengan kenabian. Fi tahsili hadhil khisali syarifah, pada mendapatkan sifat-sifat mulia ini. Yablughu an-nihayata, sampai kepada had dan juga sampai kepada penghabisan. Duna mumarasatin wala riyadatin, tanpa mereka usahakan dan tanpa mereka melakukan riyadah dan melakukan riyadah latihan. Tak, mereka itu datang dengan sebab pilihan Allah, istifa. Walam takun nubuwatu muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah, kata Syekh Ibrahim Bajuri, Syekh Ibrahim Laqani, Syekh Ibrahim Laqani, sahibu Jawharatit Tauhid.
Walam takun nubuwatun muktasabah, tidak adalah kenabian itu perkara yang dapat diusahakan. Walau raqa fil khairi a'la aqabah, walaupun seorang itu berusaha pada kebaikan tu sehabis-habis, setinggi-tinggi jalan, setinggi-tinggi usaha, tak dapat sampai juga. Sebab ini termasuk daripada istifa, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma, apabila balagha ashuddahu, Nabi Musa ini sampai kepada kematangannya, kami berikan kepadanya hikmat dan juga ilmu. Wa qad najidu ghairahum yutba'u ala ba'd hadhil akhlaq, dan kadang-kadang kita dapati sebahagian selain daripada nabi dan rasul ni ditabiatkan, diberi secara fitrah dan tabiat di atas akhlak ini, duna jami'iha, tapi sebahagian saja, bukan keseluruhan. Tak ada. Ada orang kadang-kadang akhlak hak comel ni, dia ada akhlak hak comel, yang mana memang daripada fitrah dia gitu. Nampak tak? Ini nak cerita bahawa pada diri umat Nabi ni berhimpun tu payah. Yang berhimpun segala akhlak baik tu pada diri Nabi Rasul. Tapi pada diri umat-umat ni, orang yang terpilih, kadang-kadang ada orang ni dapat satu akhlak hak molek, 2, 3. Yang mana akhlak itu memang tertanam sejak daripada kecil dan difitrahkan. Yuladu alaiha, diberanakkan di atas akhlak itu. Fayashulu alaihi iktisabu tamamiyah, maka jadi mudah untuk dia usahakan mendapat kesempurnaan akhlak itu. Inayatan minallah, kerana penjagaan dengan dasar Allah Ta'ala jaga. Kama nusyahiduhu min khalqihi ba'da sibyan, sebagaimana kita melihat daripada makhluk-makhluk Allah ini, sebahagian kanak-kanak ala husni samti, di atas sifat yang elok. Budak-budak kecil tu comel dah perangai. Kalau kecil ni kita kata nano, tapi kecil tu ada yang mana akhlak dia baik dah. Au syahamah, syahamah rasa izzah, rasa apa nama ni, rasa ada harga, nilai diri. Au sidqil lisan, benar cakap-cakap kata-kata. Au samahah, mudah pemaaf. Kama najidu ba'dahum ala didiyah, sebagaimana kita dapati ada kanak-kanak ni mempunyai perangai yang berlawanan. Fabiliktisabi yakmulu naqisuha, maka dengan mengusahakan maka akan jadi sempurna perkara yang kurang. Wa birriyadati wal mujahadati yustajlabu ma'dumuha, yustajlabu ma'dumuha, maka dengan riyadah, dengan latihan dan mujahadah, kita mujahadah diri, yustajlabu, dapat ditarik ma'dumuha, sifat yang tidak ada, sifat yang belum ada, yang tidak ada, cara nak dapat macam mana, kita usaha mujahadah. Wa ya'tadilu munharifuha, dan akan jadi tegak sifat-sifat yang cenderung, sifat-sifat yang menyeleweng. Wa bi ikhtilafi hadzaini halaini yatafawatun, dengan berbezanya kedua keadaan ini, maka berbeza dan manusia itu. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah, dan setiap orang itu dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan. Wa li hadza qad ikhtalafa salafu fiha. Kan wa li hadza qad ikhtalafa salafu fiha, kan itulah berlaku khilaf di kalangan salaf. Hal hadzal khuluq jibillatun am muktasabah, adakah akhlak ini satu perkara yang jibillah, seperkara yang fitrah, ataupun perkara yang dapat diusahakan. Wa hakat Tabari an ba'd salaf anna al khuluqal hasan jibillatun, Tabari meriwayatkan pada sebahagian salaf bahawa akhlak yang baik ini akhlak yang fitri, yang difitrahkan. Gharizatun fil abdi, yang mana yang ditanam, yang diletakkan pada diri hamba. Gharizah, yang baca azizah, gharizah. Wa hakahu an Abdullah bin Mas'ud wal Hasan wa bihi qala wa sawabu ma asalna. Jadi kata Qadhi Iyad, yang benarnya ialah apa yang kami bicarakan. Makna apa? Akhlak yang baik ni, bagi orang, ada orang manusia yang Allah Ta'ala dah beri, dah tanamkan ciri dan juga benih akhlak baik tu dalam diri dia sejak kecil. Ni jadi fitrah. Jadi bila dia besar, dia hanya perlu kita grooming. Apa? Perlu dia tanam, suburkan, disempurnakan saja. Ada orang yang tidak ada akhlak ni sejak dia kecil. Tapi boleh hasil tak? Boleh hasil. Tapi hasilnya payah. Perlu kepada mujahadah, perlu kepada mengekang hawa nafsu, perlu kepada bersungguh. Boleh tak? Boleh. Yaktasibu ma'dumuha. Orang yang tidak ada akhlak ni boleh iktisab.
tapi dengan apa? Dengan muqasatil an-nafsi, dengan melawan nafsu. Jadi yang benarnya sebagaimana yang dikatakan oleh Qadhi Iyad beginilah. Begitulah kalau kita tengok kitab-kitab para ulama, kitab Imam Ghazali terutamanya membincangkan tentang masalah akhlak ni, pada asalnya begitu. Orang yang dah ada asasnya, bila dia sebenarnya mudah sikit untuk menyempurnakan sifat kebaikan itu, sifat terpuji. Orang yang tak ada itu, dia tidak akan selama-lamanya tak ada. Makna bukan dia mustahil untuk mendapatkan sifat yang baik itu, tapi dia kena usaha dan kena bersungguh. وقد روي سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. Setiap daripada akhlak terpuji ditabiatkan, ditanam, difitrahkan orang mukmin kecuali sifat khianat dan kadzib. Makna apa? Sifat khianat dan juga menipu ni bukan. Hak ni mari dengan sebab kita yang belajar khianat dan belajar menipu. Kita yang usahakan untuk menjadi pengkhianat juga penipu. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديثه والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء. Jur'ah, keberanian, jubnu, penakut, berani dan penakut ni gharaiz, sifat fitrah semua jadi yang Allah Ta'ala letak sekira mana dia nak. Ada orang ni, berani sangat, apa-apa berani, siapa cakap apa cakap dia semua lawan, dia berani. Ada orang takutlah kayak gini kan, kena gini, kena ni, takut. Jadi itu sebagai ulama kata itu sifat fitrah yang Tuhan fitrahkan. Wa hadhil akhlaqul mahmudatu wal khisalul jamilatu kathira. Akhlak yang mulia ini, sifat-sifat terpuji ni banyak. Walakinna nadhkuru usulaha, tapi kami sebut usulnya, asas saja. Wa nushiru ila jami'iha, dan kami isyaratkan kepada selainnya. Wa nuhaqqiqu wasfahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam biha insyaallah taala, dan kami tahqiqkan sifatnya Nabi SAW insya-Allah taala nanti. Faslun fi nabahati aqlihi, pada bijaknya, cerdiknya, cerdasnya akan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita berhenti di sinilah untuk hari ini. Sekadar tu saja. Kalau ada soalan boleh. Ada tak soalan? Ustaz Muaz? Ada Tak ada, sekadar tu sajalah untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada keesokan hari. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا